Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pada saudara pengacara majlis dan saudara yang membacakan doa pada pagi ini. Yang amat berhormat Tuan Chow Kun Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang. Yang dihormati Whip Parti Encik David Marshall, anak lelaki Pakaian Nathan. Encik Ahmad Riza bin Abdul Hamid. Encik Muhammad Suzuki bin Ahmad. Yang dihormati ahli majlis Bandia Seberang Perai, Yang Berusaha Tuan Haji Badrul Amin bin Abdul Hamid, Pemangku Setiausaha Bandaraya, Majlis Bandia Seberang Perai, Ketua-Ketua Jabatan Pegawai Kanan Majlis, Yang Bahagia Datin Hajah Cik Lima binti Haji Ujang, Pengurusi Puspaneta MBSP, Yang Bahagia Encik Zamri, Pengurusi Enole Cawangan Seberang Perai, Pengurusi Permai Cik Nizam, Pengurusi Kospema Cik Latifah Razali binti Amin, dan juga pengurusi persatuan-persatuan yang di bawah umbrella bimbingan MBSP. Begitu juga kepada rakan-rakan media yang saya kasih sekalian, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan rakyat Seberang Perai yang sedang menonton talian program ini di atas talian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama bertemu dan berkumpul pada pagi ini di dalam majlis ikrar kaki tangan dan juga majlis ikrar kualiti disertai dengan majlis pelancaran plan tindakan Seberang Perai Sekular Ekonomi 2021-2030. Saya mewakili seluruh warga kerja MBSP ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kun Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang, yang sudi hadir secara virtual untuk menyaksikan majlis membaharui ikrar kaki tangan dan ikrar kualiti. Majlis membaharui ikrar diadakan setiap tahun oleh semua warga kerja yang diketuai oleh Pemangku Setiausaha Bandaraya sebagai pengakuan dan perjanjian taat setia kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kepada MBSP, dan seterusnya. Saya memohon pada pagi ini Yang Amat Berhormat untuk melancarkan plan tindakan Seberang Perai Sekular Ekonomi 2021-2030 yang pertama di kalangan PBT di Malaysia. Terima kasih juga kepada ahli majlis, kepada Whip Parti, pada ahli majlis, Yang Berusaha atau Pemangku Setiausaha Bandaraya, Ketua-Ketua Jabatan Pegawai Kanan Warga Kerja MBSP yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi atas usaha dan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Datuk Bandar dan MBSP. Yang berhormat Ketua Menteri, yang tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, saban tahun sebanyak 550,000 tan sampah akan dihantar ke tapak perlupusan Pulau Burung untuk dilupuskan. Jika pola ini berterusan, maka Seberang Perai akan menghadapi suatu krisis alam sekitar yang baharu pada tahun 2030, iaitu apabila tapak pelupusan sedia ada telah penuh dan tiada lagi lokasi yang sesuai untuk dijadikan sebagai tapak pelupusan. Kos pengurusan sisa juga akan meningkat melebihi 100%, malahan mungkin tidak mampu ditampung oleh cukai yang sedang dipungut pada ketika ini. Justru MBSP mengambil tindakan proaktif dengan meneroka model ekonomi baharu, iaitu circular model yang berpaksikan penggunaan semula produk dan bahan mentah serta mencegah pembaziran dan pelepasan yang berbahaya ke dalam tanah, air dan udara. Dalam erti kata yang mudah, circular model menumpukan untuk closing the loops dan meningkatkan kecekapan penggunaan sumber atau resource efficiency dalam memaksimalkan penghasilan produk dan meminimalkan penghasilan sisa buangan. Circular model ini dijangka dapat mengurangkan tekanan kepada tapak pelupusan Pulau Burung kerana bahan buangan dapat dimasukkan semula ke dalam kitaran bagi dijadikan produk yang baharu sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap bahan mentah. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, ahli majlis, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, pada 19 September 2020, iaitu pada tarikh ulang tahun bandaraya yang pertama, Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kun Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang, telah melancarkan Seberang Perai Circular Economy Roadmap yang seterusnya dijadikan panduan dalam menggubal pelan tindakan Seberang Perai Circular Economy
20, 21, 20, 30 yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat sebentar lagi. Seberangperai Circular Economy Roadmap ini akan bertindak sebagai kerangka dasar bagi tempoh 10 tahun yang akan datang dalam bidang pengurusan sisa pepejal dan pembangunan ekonomi sirkular. Sehubungan itu, MBSP telah mengadakan pelancaran soal selidik pelaksanaan Seberangperai Circular Economy 2021-2030 pada 23 November 2020 untuk mendapat pandangan rakyat bidang yang perlu diberi keutamaan. Hasil dari analisa soal selidik yang dibuat bidang keberhasilan utama atau Key Result Area mengikut keutamaan menunjukkan 34% mencadangkan kebergantungan kepada tapak pelupusan perlu diberi tumpuan, dikurangkan, diikuti dengan pengurusan sisa makanan, 22% perlu diberi perhatian, pengurusan sisa binaan dan sisa perobohan, 15%, dan kita semula dan industri upcycle 12%, tenaga yang boleh diperbarui atau renewable energy 7%, elektronik dan sisa berbahaya 5%, plastik sekali guna atau single use plastik 3%, dan penggunaan air dan air sisa sebanyak 2%. Ranking ini ditentukan oleh penduduk seberangperai kerana mereka lah yang menghadapi isu-isu ni di lampangan, begitu juga MBSP dan juga kerajaan negeri. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, ahli majlis, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, pandangan yang diberikan oleh rakyat dianalisa, diadakan beberapa kali sesi brainstorming, melibatkan ketua-ketua jabatan, melibatkan semua ahli majlis. Hasilnya Seberangperai Circular Economy 2021-2030 yang mengandungi 8 bidang keberhasilan utama atau Key Result Area serta 27 program dapat didokumenkan dan sedia untuk dilaksanakan. Terima kasih, tahniah kepada Jabatan Perbandaran yang menjadikan sekretariat pada program ini. Matlamat utama Pelan Tindakan Seberangperai Circular Economy 2021-2030 dirangka untuk menyedia agenda berorientasikan masa hadapan untuk mencapai bandar yang lebih bersih dan lebih kompetitif dalam integrasi antara pemain ekonomi, penduduk, pengguna serta masyarakat setempat bagi mewujudkan peluang pekerjaan baharu dan bidang ekonomi baharu. Pelan tindakan ini menjadi petunjuk yang jelas serta mempunyai pendekatan yang holistik dalam menghadapi cabaran baru pada dekad yang akan datang. Summary 8 bidang keberhasilan utama Key Result Area atau KRA, 27 program Seberangperai Circular Economy dan KPI yang menjadi kayu ukur bagi menilai pencapaian adalah seperti berikut. Yang pertama, kebergantungan kepada tapak pelupusan atau landfill reliance. Pelaksanaan dasar pengurusan sisa yang lestari atau sustainable waste management, pemulihan semula tapak pelupusan Pulau Burung fasa 1 yang telah pun ditutup untuk proses mengeluarkan atau ekstrak gas penghasilan solar, pengeluaran biogas dan lain-lain lagi yang viable. Menyediakan pusat pemprosesan dan rawatan sisa pepejal di stesen pemindahan Ampang Jajar. KRA yang kedua adalah kita semula dan industri upcycle atau recycling and upcycling industry. Dalam KRA yang kedua, pelaksanaan dasar pengurusan sisa lestari di komuniti dan di kilang, pelaksanaan program matchmaking menggunakan sisa pepejal sebagai bahan mentah, pelaksanaan program trash for cash dan meningkatkan penggunaan pusat kita semula di kawasan pembangunan berserata. Manakala KRA yang ketiga, sisa makanan dan organic waste atau food and organic waste, mengasingkan sisa makanan, menyediakan pusat pemprosesan dan rawatan sisa makanan dan organik, program pendidikan mengenai pengkomposan sisa makanan dan juga organik, kerjasama antara syarikat swasta untuk memproses makanan dan sisa organik dan penanaman pokok-pokok hutan. KRA yang keempat, plastik sekali guna atau single use plastik yang akan diberi penumpuan. Pelaksanaan tanggungjawab pengeluaran lanjutan atau EPR, Extended Producer Responsibility, kempen pendidikan plastik sekali guna, manakala KRA yang kelima ialah sisa binaan dan perobohan, construction and demolition waste yang akan diberi perhatian dalam circular economy, menyediakan garis panduan untuk kemudahan pemprosesan sisa binaan, menyediakan garis panduan penggunaan semula sisa binaan untuk pembangunan baru, menyediakan pusat pemprosesan sisa binaan. KRA yang keenam adalah berkaitan dengan elektronik dan sisa berbahaya,
Electronic and Hazardous Waste, menyediakan pusat pengumpulan sisa elektronik atau e-waste, mengadakan kerjasama pemprosesan sisa elektronik, pelaksanaan tanggungjawab sosial corporate responsibilities, pelaksanaan tanggungjawab pengeluar lanjut atau extended producer responsibilities. KRA yang ketujuh, tenaga yang boleh diperbarui atau renewable energy, garis panduan projek biogas di dalam sistem ladang tertutup, menjana elektrik menggunakan tenaga kinetik. Logi waste to energy dibangunkan di stesen pemindahan Ampan Jajar. KRA yang terakhir itu yang ke-8, air dan pengurusan sisa air atau water and waste water management. Pertama, sistem penuaian air hujan atau SPAH dilaksanakan di dalam setiap plan pembangunan, plan kebenaran merancang, diperkuat kuasakan. Pusat rawatan air larut resap di Ampang Jajar, kolam tadahan air bawah tanah. Ini adalah satu bidang baru yang akan diperkenalkan mulai tahun 2022 untuk menangani masalah banjir di seberang perai. Pendekatan konvensional adalah membina parit-parit konkrit di seluruh kawasan seberang perai. Tetapi kita harus menerokai pendekatan baru dengan menyimpan air di bawah tanah. Tahun 2022 MBSP akan membuat kajian untuk melihat visibility pada program ini. Setiap KRA ini telah ditetapkan KPI yang perlu dicapai mengikut tahun. Pada tahun 2022, disasarkan 70% kadar sekitar semula, 5% penggunaan tenaga yang boleh diperbarui, mewujudkan pusat pemprosesan sisa binaan dan mewujudkan dasar Extended Producer Responsibilities atau EPR di seberang perai. Pada tahun 2025, disasarkan 75% kadar kita semula, 50% pelancongan sisa makanan, 40% pengurangan kebergantungan kepada tapak pulupusan pulau burung, 20% penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui dan pelaksanaan dasar Extended Producer Responsibility sepenuhnya di seberang perai. Manakala pada tahun 2030 pula, sasaran 80% kadar kita semula, 90% pelancongan sisa makanan, 30% penggunaan tenaga boleh diperbarui atau RE, mewujudkan sistem waste to energy dan mencapai status bandaraya sifar atau net zero waste city. Net zero waste city bermakna masih ada sisa tetapi digabungkan atau diselaraskan dengan penggunaan semula. Oleh itu, pada tahun 2030, sekiranya perancangan ini berjalan dengan lancar, seberang perai akan menjadi net zero waste city. Yang berhormat tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, MBSP telah kehadapan dalam usaha mengurangkan penghasilan jejak karbon. Sukacita saya ingin mengisytiharkan satu rekod yang amat membanggakan untuk penduduk seberang perai, iaitu penduduk seberang perai telah berjaya mengurangkan penghasilan gas rumah hijau greenhouse gases dari 8 tan karbon dioksida ekuivalen pada tahun 2017 kepada 6.31 tan karbon dioksida ekuivalen atau 21% pengurangan penghasilan karbon pada tahun 2020. Tahniah tepukan kepada rakyat seberang perai, tuan-tuan dan puan sekalian. Manakala kadar kita semula pada tahun 2020 telah mencapai 55.91% yang merupakan kadar pencapaian yang tertinggi di Malaysia. MBSP mempunyai masa 1 tahun lagi, 2 tahun, tahun 2021 dan tahun 2022 kita telah janji untuk mencapai 70%. Saya yakin kita bekerja dengan kuat dan saya memohon ahli majlis juga bekerja dengan kuat. Saya pasti dan kita akan dapat mencapai 70% kadar kita semula pada tahun 2022. Terima kasih sekali lagi kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ahli majlis, jabatan-jabatan dan agensi-agensi, Tuan Sri Usaha Bandaraya, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai Kanan, warga kerja MBSP dan seluruh warga Bandar Seberang Perai, Negeri Pulau Pinang yang telah memberi komitmen penuh dalam menjayakan program MBSP, dasar baru MBSP dan hala tuju MBSP. Saya pasti komitmen Seberang Perai aspirasi bandar masa hadapan atau Seberang Perai aspiring city of tomorrow dapat direalisasikan pada tahun 2022 sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Andre. Thank you.